Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Taala. Malam ni seperti biasa kita sambung uh, kita sambung apa ni? Kitab Risalah Tauhid, yang mana kita berada di penghujung nak khatam kitab dah. Kita duduk pada sekejap siri yang ke 68. Siri yang ke 68 dah ni. Ya Allah, hai. Pejam celek. Dekat-dekat setahun jugalah. Dah penghujung dah ni. Beberapa kali je lagi. Khatamlah kita Risalah Tauhid. Macam biasalah. Kalau saya tengok pada rakaman ni 68. Kalau kita tengok pada siri yang ke-68 ni, penghujung Risalah Tauhid, muka surat kita akan bahas hari ni, muka surat 135. Memakan masa hampir 1 tahun. Dekat-dekat dah setahun. Jadi siapa yang istiqamah, siapa yang sabar, dia dapat rasalah nikmatnya pada saat-saat akhir ni. Macam biasa, mana-mana pengajian pun sama juga. Pada awalnya, Masya Allah, 2 tahun 2 tahun, bukan setahun Ya ke? Cuba tengok, betul ke 2 tahun? Saya rasa macam setahun aja. Cuba tengok muka surat 5, siapa yang tanda tu? Saya main sebut aja tu. Sekejap, saya tengok balik Oh iyalah. Betul lah, Februari 2022. Yes. Saya dah tersilap sebut setahun. Yang setahun adalah bukan. 4 Februari 2022. Mana saya tahu? Ni. Saya cek balik video ni. Pada waktu ni saya baru pindah ke Pahang ni. Baru je dalam sebulan baru duduk. Dan pada bulan Februari ni, mula ni, kalau tengok ni video ni boleh cari dekat YouTube pada 4 Februari 2022. Ya.
4 Februari 2022. Tengok saya tunjuk kitab tu kan. Waktu ni saya tak boleh mengajar di Pahang lagi sebab tauliah tak lulus lagi dalam proses. Tak lama lepas pada ni. Saya rasa seminggu atau 2 minggu lepas kelas ni maka baru saya dapat tauliah, baru saya start mengajar kan. Jadi masa yang terluang tu kita mulakan Risalah Tauhid 2 tahun lepas. Betul 2 tahun. Tapi Bahid setahun aja. Tak sampai setahun, bukan setahun, tak sampai setahun, dekat-dekat setahun Bahid. Jadi pejang celik, siapa yang follow daripada awal lagi tu, maka dah mula. Dah mula dah daripada awal. Maka dia dapat rasa kenikmatan khatam kitab daripada awal sampai akhir. Saya saja sebut nak bagi semangat pada orang yang mengikuti, yang tak pernah miss. Paling kurang pun dia tengok balik rakaman ada ke YouTube. Kita akan masuk ni lah. InsyaAllah sampai bulan Ramadan ni juga habis. Bulan Syawal memang habis. Tu target. Bila saya baca daripada ni, ada perbahasan berat satu je, iaitu malam ni, qada dan qadar. Lepas tu syafaah ni tak berat, sekadar bacalah syafaat Nabi, tak berat. Kemudian sedikit pembahagian pun tak berat, semua dia sekadar menyebut pembahagian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian khatimah penutup, habis. Jadi memang minggu terakhir pada hari Rabu, Allah bagi kesihatan, Allah bagi sihat, Allah bagi panjang nyawa lagi, 4 hari bulan tu. 4 hari bulan 4. Termasuk dalam 10 yang terakhir tu. Itu 10 yang terakhir. Kalau kena malam tu, malam khatam tu, malam Al-Qadar, Allah, besar pahala kita dapat. Lebih daripada 83 tahun. 1000 bulan. Ini sebagai semangat. Okay. Tapi macam mana bab pengajian yang lain-lain pun sama, sebagai mukadimah sekejap lah. Mula-mula hari tu, Masya Allah. Masya Allah. Sangat semangat. Tapi penutup, standard. Dapat 1/3 daripada yang semangat doa awal-awal lagi tu, dapat 30% pun, dapat 30% yang kekal, yang sampai ke akhirnya, sampai ke garisan penamat pun dah mujur dah. Ramai syahid di tengah jalan, ramai syahid pada tahun yang pertama, ramai syahid pada, malah ada yang syahid pada 6 bulan yang pertama pun ada. Tu nak buat macam mana, masing-masing rezeki masing-masing lah. Kita tak boleh nak cakap juga. Jadi kita masuk perbahasan pada malam ni, muka surat 135. Perbahasan agak berat. Sebenarnya kita dah bahas perbahasan 133 Rumi, Jawi 82, Jawi 82, Rumi 135. Kita dah bahas qada dan qadar pada perbahasan qudrah dan iradah. Tak boleh nak lari bila membicarakan tentang rukun iman yang ke-6, dia tak nak, dia mesti akan terkait dengan qudrah iradah. Masuk sikit ilmu. Tak boleh lari. Sebab bila qada dan qadar itu adalah qudrah dan iradah sebenarnya. Qada dan qadar itu adalah qudrah dan iradah. Ataupun qada dan qadar itu berkait rapat dengan Allah yang bersifat qudrah, kuasa, dan Allah yang bersifat iradah, menentukan atau mendaki. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Jadi siapa yang dah follow daripada 2 tahun lepas, ni kacang ni bagi dia. Tapi baru masuk, baru kali ni kita nak khatam baru dia masuk, ataupun dia masuk pertengahan, lepas perbicaraan tentang qudrah dan iradah, dia agak sukar sikit nak memahami. Tapi mudah-mudahan tak apalah, lambat sikit pun kan. Boleh tengok rakaman yang lepas. Dan saya bercadang pada bulan Ramadan ni saya nak siapkan juga Risalah Tauhid ni. Saya baru dapat idea dalam bulan Ramadan ni juga. Ni kitab Jawi, yang mana saya akan rumikan
tanpa ubah apa-apa. Macam kemudian seolah-olah lebih kurang lah. Tapi tak sama macam ni. Tapi lebih kurang macam ni lah. Yang Rumi, Risalah Tauhid ni. Kemudian oleh kerana rakaman kita ni lengkap, walaupun kualiti dia tak cantik HD, bukan HD, tapi bolehlah. Bolehlah. Kan? Nak tengok kat TV tu pecah lah. Tapi tengok kat handphone tu bolehlah. Sebab zoom kan. Jadi saya akan letak QR code juga. Yang mana QR code tadi. Ini rancangan saya insyaAllah. Dengan semangat yang ada pada waktu ni. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya nak buat. Saya terjemahkan. Bukan terjemah lah dia panggil. Daripada Jawi. Kepada Rumi. Saya tukar. Kemudian. Setiap muka surat. Boleh kita kata gitu. Saya akan letak QR code. Yang mana bila scan QR code ku. Akan keluar video. Video yang Zoom kita yang selama 2 tahun tu. Kalau muka surat ni ada keluar. Scan je tu keluar. Scan keluar. Macam mana kitab haid yang saya buat ni. Saya nak buat juga tu. Tapi nak buat kecil hitam putih ajalah. Nak print pun tak banyak. Nak print sikit je. Nak print 100 ke 200 macam tu aja. Bukannya nak apa? Nak apa pun. Nak bagi memudahkan. Nanti bagi orang yang dah habis khatam ke ataupun orang baru ke. Nanti dia beli. Kecil lah. Saya buat kecil. Besar ni. Macam dulu hitam putih buat lebih kurang aja. Tak cantik-cantik mana pun. Bukan macam kitab haid yang saya buat baru tu. Ini tu susah nak buat. Makan masa yang panjang. Ini sekadar je. Sekadar tukar je daripada Jawi kepada Rumi. Kemudian saya letak QR code. Yang mana QR code tu rakaman daripada Zoom kita tu. Semua ada. Jadi muka surat je nanti lebih kurang ada 150 juga. Dan saya pergi cetak nanti lebih kurang 100-200 je lah. Jadi saya letak kat Shopee lah. Macam tu. Ini bukan apa. Ini bukan sekadar nak memudahkan aja. Jadi orang baca dah ada kat situ. Boleh scan. Padahal kalau tak pakai cara tu pun boleh aja. Tengoklah dekat YouTube tu. Bukalah kitab, tengok, carilah mana satu. Dia jadi ni sikit kan. Orang sekarang kan nak mudah aja kan. Ni mudah sungguh. Buka scan. Padahal kalau tak ada, tak perlu ada QR code pun boleh cari. Cuma nak kena cari satu. Mana satu dia. Ni muka surat ni. Puas cara terbelek. Jadi lambatlah sikit. Yang ni scan aja keluar. Macam tu lah. Okay. Saya cuba buatlah nanti. Dia dalam masa bulan Ramadan ni juga. Untuk memudahkan. Okey, itu sedikitlah. Teringat ni saya cerita. Okay. Nanti boleh dapatkan. Tapi saya memang tak mau buat banyak pun. Nak buat sekadar je. Sekadar aja. Yang orang yang dah belajar, dia nak buat ulangan lah balik. Dia seolah-olah kalau orang dulu tu, dia ada, kalau dulu punya style kan, dalam pen drive, ada PDF, lepas tu ada rakaman kuliah audio. Itu style dulu lah. Style mungkin 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. 20 tahun ada? 10 tahun lepas lah. 10 tahun lepas. Jadi ada PDF, dia tengok PDF tu, lepas tu dia tengok audio, dengar kan. Biasa orang buat dulu, orang belajar dia akan buat macam tu lah dulu. Sekarang ni saya buat sikit lah, lain sikit, bagi ini sikit lah, semangat sikit, ada kitab, nampak kitab ada, cuma bezanya ada scan QR code, scan kat situ, keluarlah penerangan. Yang mana penerangan video tadi boleh je cari kat YouTube. Yang saya tu boleh je. Cuma saya nak susun. Begitu aja. Alright. Kita masuk perbahasan yang agak berat juga hari ini. Bagi orang yang baru, bagi orang yang lama dia tak berat pun. Sebab ini seumpama macam ulangan, iaitu qada dan qadar. Dan qada dan qadar ni, kita akan bahas qada dan qadar malam ni, iaitu rukun iman yang ke-6. Yang mana memang qada dan qadar kita ada buat daurah tau. Tapi dah ramai dah, 100 lebih orang dah. Kita buat di Kuala Selangor, di lupa dah apa nama tempat tu. Di Palma Resort. Di Palma Resort 3 hari 2 malam bulan 9 nanti. Cuti hari Malaysia. Lambat lagi bulan 9. Kita akan buat qada dan qadar yang mana antara poin tu, antara kaedah atau pengajian tu kita ambil, antara rujukan kita ambil daripada kitab Risalah Tauhid lah. Antara. Dan saya bercadang juga nanti, lepas raya haji nantilah, lambat lagi lah, lepas raya haji, saya akan
list ataupun kumpulkan semua qada dan qadar ataupun rukun iman yang keenam daripada 10 kitab Jawi. Saya gabungkan jadikan satu untuk jadi sukatan atau silibus atau nota kita nanti pada 6, saya pun lupa berapa bulan, 16 bulan 9 kot. Yang itulah nanti yang pakat-pakat daftar baru ni. Saya akan bawa ke situlah 3 hari 2 malam tu, sambil-sambil kita kenal-kenal, sambil-sambil kita bahas berkaitan dengan rukun iman yang keenam, qada dan qadar, bukan daripada kitab Risalah Tauhid sahaja, bukan. Di Palma Resort, Kuala Selangor, 14 hingga 16 September. Tu. Saya akan ambil daripada kitab Aqidatun Najin, ambil kitab sikit-sikit kitab Fariyatul Faraid, ambil semua yang berkaitan dengan qada dan qadar saja, gabungkan, kita akan bahas pada 3 hari 2 malam pada hari itu. Antaranya saya akan ambil sini juga. Okey. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Okey. Boleh buka muka surat 135 dan Rumi Jawi 82. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Qada dan qadar. Sebermula qada itu kejadian. Qada itu kejadian. Kejadian tu maksud apa yang terjadi. Qada itu apa yang terjadi. Hukum yang terjadi. Hukum ni bukan hukum halal haram tu, bukan. Maksudnya apa yang terjadilah kejadian. Apa yang dinamakan kejadian. Apa yang namanya jadi, itulah dia qada. Ya. Contohnya, lelaki. Kan? Dia ni lelaki. Dia telah jadi orang, jadi manusia yang lelaki. Maka lelaki itu kan kejadian. Itulah qada. Kalau kita kiaskan kepada sifat 20, qada ni adalah qudrah. Kesan daripada qudrah Allah. Allah yang bersifat qudrah, apa? Allah yang bersifat qudrah mengetahui. Tak kena. Allah yang bersifat qudrah menentukan. No. Takkan Allah tak tentukan kot? Allah yang bersifat qudrah menghendaki. Tak betul. Tak betul apa? Takkan Allah tak menghendaki? Allah yang bersifat qudrah melihat. Salah tu. Takkan Allah tak melihat? Bukan kata Allah tak melihat. Allah yang bersifat qudrah, kuasa, qudrah menjadikan. Baru kena matching. Memanglah Allah yang bersifat qudrah mengetahui. Salah tu. Bukan bermakna Allah tidak mengetahui. Allah yang bersifat ilmu mengetahui. Baru kena. Jadi Allah yang bersifat qudrah menciptakan. Qudrah tu kuasa. Jadi bila Allah yang bersifat qudrah Allah yang bersifat qudrah dengan maksud berkuasa menjadikan. Menjadikan itulah kejadian. Menjadikan, dengan Allah telah menjadikan, maka terjadilah kejadian. Boleh faham? Jadi bila terjadinya kejadian tu, itulah qada. Dia ada kait dengan qudrah. Allah yang bersifat qudrah menjadikan. Apabila Allah menjadikan, maka terjadilah. Terjadi apa? Kejadian itu. Terjadi kejadian tu. Terjadi kejadian itulah qada. Kita panggil kejadian lah. Ataupun hukum. Boleh juga. Tapi jangan faham hukum halal haram tu. Bukan tu. Hukum. Hukum yang terjadi. Jadi apa yang terjadi tu telah dihukum lah. Contohnya Allah jadikan bumi ni bulat kan? Bulat. Itulah hukum dia. Hukum bumi tu bulat. Bukan hukum haram halal, bukan. Jadi kejadian qada itu adalah kejadian. Perkara yang terjadi setelah Allah menjadikan sesuatu apa yang Allah jadikan tu, maka terjadilah kejadian. Kejadian-kejadian tu adalah qada. Dan yang berlaku tu kejadian lah juga. Sama je tu. Berlaku. Dan yang berlaku maksudnya kejadian lah.
yang berlaku pada diri manusia, itulah nama kejadian. Ya, bukan diri manusia je, apa saja. Diri manusia tu kecil sangat. Virus ke, bumi ke, cakrawala ke, sebesar-besar dan sekecil-kecil, yang dinamanya kejadian. Dia bagi contoh pada diri manusia. Misalnya, sebab diri manusia lagi dekat kita sendiri. Seperti kaya. Kaya tu kan kejadian, iaitu dia mula-mula lahir-lahir, mana ada apa-apa. Baju pun tak ada. Telanjang bogel. Kemudian besar tu dia kaya. Kaya tu kejadian lah. Kejadian iaitu dia telah jadi kaya, yang mana Allah yang bersifat kudrah, Allah yang bersifat kuasa menjadikan dia kaya. Dia kaya tu kejadian lah. Kejadian yang Allah jadikan. Jadi kaya-kaya tu adalah kejadian, iaitu adalah qada. Miskin, buah usaha dia tetap miskin juga. Miskin-miskin tu kejadian. Kejadian apa? Allah yang telah menjadikan dia miskin. Jadi miskin tu adalah satu kejadian yang Allah jadikan. Untung, kalau dia berniaga untung. Untung tu kan satu kejadian. Begitu juga rugi. Rugi kan satu kejadian. Molek. Molek. Molek pun satu kejadian. Buruk. Buruk pun satu kejadian. Mati. Mati pun kejadian. Hidup. Hidup pun kejadian. Dan sebagainya. Sebenarnya, lagi mudah, semua. Apa sahaja yang terjadi, itulah kejadian. Sebab tu kita kata, yang terjadi. Bila kita kata yang terjadi, maknanya kejadian. Dah perkataan terjadi. Apa sahaja yang terjadi. Terjadi. Apa sahaja yang terjadi. Maka itulah dia kejadian. Bila ianya terjadi, maka berlakulah kejadian yang terjadi tadi. Apa nama tu? Qada. Sama. Kalau kita kata kejadian, itulah qada. Apa yang terjadi, itulah qada. Apa yang berlaku, itulah qada. Ya? Semua. Semua sekali. Satu. Itu takrif, definisi qada. Qadar pula, iaitu ukuran dan sukatan. Ukuran dan sukatan yang ditentukan atas tiap-tiap makhluk. Yang ini nak tak nak dia terkait dengan iradah. Sebab iradah adalah Allah berkehendak ataupun Allah menentukan. Bila sebut Allah yang bersifat iradah menentukan, bila tentu, dia mesti ada ukuran dan sukatan. Sebab nak tentu, dia mesti ada dua. Lepas tu tentu, sekurang-kurang dua. Kemudian tentu yang ini. Contohnya, lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Maka Allah tentukan dia jadi perempuan. Itulah tentu. Jadi bila Allah tentukan, itulah ukuran dan sukatannya, iaitu seorang perempuan. Ada lagi, bila Allah jadikan dia, Allah akan jadikan dia tinggi. Tinggi mana? Berapa kaki? 5 kaki 2 inci. Itulah ukuran. Itulah sukatannya. Samalah semua perkara. Warna apa, warna kulit, tangan, berapa jari tangan, kaki. Semua tu ukuran. Berapa lama dia hidup, berapa tahun, 50, 60, 70 tahun. Semua tu ukuran dan sukatan. Ukuran dan sukatan kejadian tadi. Bila kata, oh jadi. Jadi apa? Jadi kaya. Maka dia ada ukuran dan sukatan. Kayanya ukurannya berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Sukatannya ada banyak tanah, banyak apa. Dia ada sukatan dan ukuran. Berapa banyak yang kata kaya tadi. Jatuh miskin. Miskin macam mana? Papa. Papa ke dana. Papa macam mana? Ada duit sikit ke? Langsung tak ada. Dan sebagainya. Dia adalah ukuran dia. Sebab bila kejadian itu berlaku, dia pasti ada ukuran. Dia pasti ada kejadian tu macam mana. Banyak mana. Apa yang rosak. Apa yang elok. Untung. Dia tu meniaga untung. Mestilah ada ukurannya. Untung tu berapa? Modalnya berapa? Untung tu berapa? Mesti ada. Okay. Jadi, untung tu, perkara tu terjadi. Manusia terjadi. Kejadian tu adalah qada. Qadarnya, jadinya manusia tu macam mana? Tingginya mana? Beratnya berapa? Gemuk ke kurus? Warna apa? Berapa banyak nasi? Berapa lori nasi? Berapa lori beras yang dia makan? Semua ada ukuran. Dia matilah macam mana? Dia mati pula bila? Semua ada ukuran. Sebab bila nak tentukan kejadian ataupun bila kejadian itu berlaku, dia mesti ada ukuran. Kita untuk mudah cerita, accident. Accident tu kejadian yang berlaku. Kejadian.
Bila aksiden, dia ada ukuran dia. Ukurannya macam mana? Ketika berlaku aksiden tu, berapa kelajuannya? Bila berlanggar aksiden tadi tu, berapa kemeknya? Rosak enjin ke? Atau tak rosak ke? Atau bercala je ke? Kalau jadi pula, ada satu. Berapa anggaran kerosakan? Total loss ke? Ataupun boleh repair lagi ke? Mati ke? Hidup ke? Semua ada ukuran. Masa tengah dia aksiden tu, dia pakai seat belt ke? Dia pakai tali pinggang keledar ke tak? Masa tu dia tengah buat apa? Dia tengah main telefon ke? Semua ada ukuran dia. Sebab bila kejadian, dia mesti ada ukuran. Dia mesti ada statistik. Dia mesti ada apa yang dia gini, mesti ada. Ya. Jadi yang kejadian yang berlaku Allah yang tentukan, dia panggil qada. Kadar tu sebab qadar qada dan qadar tu dah jadi bahasa Melayu sebenarnya. Kadar lah, KADAR. Qadar tu kadar lah. Berapa kadarnya? Kadar tu ukuran sukatan tadi. Yang kejadian yang berlaku tadi yang Allah telah tentukan, ianya berkait rapat dengan iradah. Bila kadar je iradah. Allah tentukan berapa banyak, berapa, begitu, begini. Bila Allah tentukan iradah. Bila kemudian terjadi, terjadi itu qudrah Allah yang jadikan. Okey? Cuma ini adalah mengikut jalanan Abul Mansur Al-Maturidi. Ni jalanan. Dia ada khilaf ulama sikit. Khilaf bertukar je. Macam mana? Mengikut mazhab atau jalanan Abul Hasan Al-Asy'ari, qada dan qadar. Qada adalah ketentuan, qadar adalah perbuatan. Terbalik. Kalau kitab kita ni terbalik. Sedangkan dalam kitab kita, qada adalah kejadian. Qadar adalah ketentuan ataupun ukuran tadi, sukatan tadi. Itu qadar. Yang kita letak depan ta tu jadi takdir. Takdir. Allah dah takdir. Allah dah tentu. Jadi, ikut jalanan Abul Hasan Al-Asy'ari, kita dah bahas sebelum ni. Bab akidah ni ada dua je. Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Al-Maturidi. Mengikut pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari, qada adalah ketentuan. Qadar adalah perbuatan. Dia terbalik. Cuma bahasa je lah terbalik. Perkara sama je. Jadi maknanya, kalau kata qada tu apa? Qada adalah kejadian, bukan. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari, qada adalah ketentuan, takdir Allah. Habis itu, qadar adalah yang berlaku tu, kejadian ataupun perbuatan Allah tadi. Yang terjadi ni adalah qadar. Dia tu lelaki, dia tu dia tu manusia telah dijadikan, bumi telah dijadikan, alam ni telah dijadikan. Allah jadikan, maknanya qadar. Kejadian tu qadar. Habis dia ditentukan lelaki ke perempuan tu, itu dia panggil qada. Dia terbalik. Mengikut jalanan Abul Mansur Al-Maturidi macam kita. Iaitu qada adalah kejadian yang berlaku. Qadar ataupun takdir adalah ketentuan ataupun ukuran yang berlaku tadi tu. Detail apa yang berlaku tadi tu. Itu qadar. Yang kita memang pakai yang itulah. Kita pakai perkataan takdir. Padahal tu. Takdir tu dah takdir dan Allah dah telah tentukan. Jadi kalau kita nak sebut kita ikut jalanan Abul Mansur Al-Maturidi, sepatutnya kita kena sebut qadar dan qada lah. Tapi kita sebut qada dan qadar. Sedangkan qada dan qadar adalah jalanan Abul Hasan Al-Asy'ari. Jalanan Abu Mansur Maturidi, qadar dan qada. Tapi tak kisah pun, bertukar tu je. Yang lain semua sama, dalamnya sama, cuma bertukar tu je. Dan kebanyakan ahli lughah memilih makna dari pandangan Abul Mansur Al-Maturidi yang macam dalam kitab kita. Iaitu qada adalah kejadian yang berlaku, qadar adalah ukuran sukatan, ketentuan tadi. Macam mana? Misalnya, seperti Zaid ditetapkan pada 13 Muharram, akan susah. Zaid akan susah. Kalau susah sikit kita nak faham susah tu apa, faham mati je lah senang. Mati je. Zaid ditetapkan 13 Muharram akan mati. Macam tu kan? Akan susah. Maka manakala tiba 13 Muharram, Zaid pun susah. Maka ketentuan Allah yang bersifat iradah yang menentukan. Ketentuan pada 13 Muharram itulah yang dikatakan qadar atau takdir, dan susah yang mengenai atas Zaid pada 13 Muharram itu dikatakan qada. Kita tukar.
Susah ni dia terlalu umum. Kita tukar mati senang lah. Zaid ditetapkan 13 Muharram akan mati. Maka manakala tiba 13 Muharram, Zaid pun mati. Maka ketentuan 13 Muharram ataupun kita panggil takdir 13 Muharram, itulah yang dikatakan qadar ataupun takdir. Dia mati 13 Muharram, itu takdir. Dan susah yang kena kematian yang kejadian yang berlaku iaitu matinya Zaid tadi tu pada 13 Muharram tadi tu dikatakan qada. Gitu lah. Tapi kalau Abul Hasan Al-Asy'ari terbalik. Ditakdirkan 13 Muharram Zaid akan mati. Zaid akan mati adalah qada. Ditakdirkan, belum mati lagi, takdir itu telah ada. Ditakdirkan Zaid akan mati 13 Muharram, itu adalah qada. Dia bukan panggil takdir, dia panggil qada. Bila sampai 13 Muharram mati, kejadian itu berlaku, itu dia panggil qadar. Terbalik. Itu aja terbalik. Tapi kita yang biasa kita pakai takdir itu adalah ketentuan lah. Qadar itu adalah kejadian yang berlaku. Kejadian adalah qadar, kejadian adalah qada, ketentuan tadi adalah takdir ataupun qadar. Jadi kita kena kata qadar dan qada baru betul. Sebab qadar dulu baru qada. Qada tu kejadian, qadar tu ketentuan. Allah telah tentu sejak azali lagi. Jadi kena sebut qadar dan qada. Sebab qadar dulu baru qada. Kita sebut qada, qada tu jadi. Baru qadar, baru ketentuan. Bolehlah. Sebenarnya kita guna qada dan qadar adalah mengikut dari sudut bahasa, dari sudut ta'rif tadi, kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari. Tapi dari sudut makna, kita ikut Imam Abu Mansur Maturidi. Tak apalah, tak ada masalah pun. Cuma sepatutnya kalau kita betul nak ikut qadar itu adalah takdir, kita akan sebut qadar dan qada lah. Bukan qada dan qadar. Kecil lah, benda kecil lah. Okay. Pekerjaan makhluk dengan qada dan qadar. Tiap-tiap seorang hendaklah beriktikad, pegang dekat hati dia, segala-gala pekerjaan makhluk. Segala-gala pekerjaan makhluk. Bahasa sekarang dia panggil macam ni. Semua yang terjadi. Itu sekarang. Segala-gala pekerjaan makhluk tu bahasa dulu. Bahasa sekarang, semua yang terjadi. Kita ulang balik. Tiap-tiap seorang hendaklah beriktikad, berpegang segala yang terjadi. Sama ada dengan sengaja, kejadian tu kejadian sengaja, seperti berdiri, duduk, makan, minum, apa-apalah, banyaklah bab sengaja buat. Ataupun tak sengaja. Seperti jatuh, mana ada orang nak jatuh? Dia terjatuh. Jatuh, terkantuk, ni terhantuk. Terperanjat, melatah. Yang tak sengaja lah. Kesemuanya itu, termasuk juga yang tak sengaja, contohnya gerak nadi ni. Kita bernafas. Bukan sengaja. Dia jadi sendiri. Kita bukan. Aku terlupa bernafas. Patut pun susah nafas. Kejap-kejap aku nak bernafas. Bukan. Kita tahu je. Sendiri. Itulah antara maksud tak sengaja juga. Antaranya nadi kita ni. Dek, 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 dek. Mana kita sengaja? Kalau sengaja, Allah patut pun rasa kebas, lupa nak sengaja kan. Tak ada. Dia jadi sendiri. Jadi sendiri tu dia panggil tak sengaja juga. Istilah dia. Okey? Kesemuanya itu, sama ada sengaja atau tak sengaja, berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Kehendak tu maksud Allah yang bersifat iradah menentukan. Allah yang nak ianya jadi. Semua. Sengaja atau tak sengaja. Sebab hanya Allah saja yang hanya Allah saja yang berkehendak. Kehendak Allah adalah kehendak yang mutlak. Kesemuanya berlaku dengan kehendak Allah. Semuanya berlaku. Yang berlaku semuanya Allah yang buat. Yang berlaku tu mesti ada kadar dia, begitu, begini, begitu, begini. Mesti ada details dia. Details tu Allah yang nak. Kejadian tu Allah yang buat dan detailnya Allah yang nak.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat pun Allah jadikan. Bila Allah jadikan pula dia ada detail dia. Detail pun Allah yang nak. Bila Allah nak detail tu patut Allah buat mengikut detail yang Allah nak tadi. Istilah panggil details, iaitu ketentuan tadi tu atau kehendak tadi tu. Ataupun apa yang terjadi, detail dia. Semuanya Allah yang buat dan perbuatan kejadian yang terjadi itu Allah yang tentukan macam mana. Berlakunya kebakaran. Kebakaran tu kejadian, Allah yang buat. Allah yang bersifat qudrah, kuasa, buat. Kebakaran itu berlaku di kilang, di rumah sebagainya. Kemudian bomba datang. Bomba pun buat. Oh, kebakaran kerana ini, kadar kerosakan, kadar hangus, berapa rosak, berapa ribu gitu gini. Itu detail dia, Allah yang tentukan. Oh, dia dah rugi 100,000. 100,000 tu Allah yang tentukan kadar 100,000. Allah tak tentukan 150,000 rugi, Allah tak tentukan 50,000 tidak. Allah tentukan 100. Detail tu. Kemudian apa yang rosak, begini, ini rosak, ini rosak, ini rosak, ini rosak. Oh, yang ini tak rosak. Yang rosak dan tak rosak tu, ketentuan itu, detail tu Allah yang tentukan. Kejadian tu Allah yang buat dan detailnya pun Allah yang tentukan. Ataupun takdir tu Allah yang tentukan. Banyak mana. Kalau terbakar 10 biji rumah setinggan, ada rumah yang hangus, langsung tak boleh pakai apa. Maknanya bomba tu buat tak boleh pakai. Semua tak boleh. Kerugian maksimum. Siapa yang buat terbakar tu? Allah. Sebab Allah bersifat kudrah, berkuasa untuk bakar semua. Kemudian, dia ni total loss ni sampai rugi semua tak boleh pakai. Siapa yang tentukan detail tu? Tong gas meletup. Baju satu almari habis, terbakar semua. Siapa ni? Malah mungkin ada kematian lagi dalam tu. Siapa tentukan rumah yang pertama ni begini? Allah. Allah yang tentukan dan Allah yang bakar. Okey, yang kedua. Rumah yang kedua. Hanya 50% sahaja yang rosak. Siapa yang tentu 50%? Kenapa tak 60, 70, 80? Kenapa tak 40, 30, 20? Kenapa 50% kerosakan yang terbakar tadi? Allah yang tentukan juga. Yang bakar separuh tu, Allah juga. Tak sama dah rumah pertama dengan rumah kedua. Lepas tu, almari dia ada 2. Almari yang pertama habis. Almari yang kedua selamat. Kain baju dia. Siapa yang tentukan? Kenapa tak dua-dua hangus? Ataupun kenapa tak dua-dua selamat? Dan kenapa tak dua-dua hangus? Kenapa satu selamat, satu hangus? Allah yang tentukan. Kenapa almari nombor 1 hangus, almari nombor 2 selamat? Kenapa tak almari nombor 2 yang hangus, almari nombor 1 selamat? Kenapa tak begitu? Kerana Allah yang tentukan. Rumah yang ketiga pun sama juga. Kebakarannya 70%. Kerugian begini. Siapa tentukan? Allah. Semua Allah. Siapa yang buat? Allah. Jadi maknanya kejadian yang berlaku Allah yang buat, Allah yang buat, Allah yang bersifat kuasa buat, dan detailnya apa kejadian tadi pun Allah juga yang tentukan. Tu maksud dia. Seperti berdiri, duduk, makan, minum itu secara besar ni kita detailkan lagi. Sengaja tak sengaja, apa yang berlaku, dia berjalan, jatuh longkang. Dia berjalan, jatuh longkang. Jatuh longkang tu adalah kejadian. Jatuh longkang tu Allah yang buat dia jatuh. Kemudian dia jatuh longkang. Berapa tinggi longkang tu? Longkang tu tinggi dia 10 kaki. Dia jatuh 10 kaki masuk longkang. 10 kaki ukuran tu Allah yang tentukan. Dia bukan masuk longkang 100 kaki ke? 3 kaki ke? Tidak. 10 kaki. Jatuh dalam longkang. Dalam longkang tu ada air tak? Setiap detail dalam longkang tu semua Allah tentukan. Air pula ada air. Air tu air banyak ke air sikit? Air tu air busuk ke air tak busuk? Masuk pula sebelah kaki ke 12 kaki? Masuk pula terseliuh ke tak terseliuh? Kalau terseliuh sakit tu sakit macam mana? Satu. Semua Allah tentukan. Bila dia nak langkah longkang, yang nak masuk longkang tadi, setelah berapa langkah baru masuk dalam longkang? Ke pijak-pijak terus masuk? Ataupun 1, 2, 3, 4. 4 baru masuk longkang. 4 baru masuk longkang. Siapa yang tentukan 4 langkah baru masuk longkang? Allah. Kenapa tak 3, 2, 1? Sebab Allah tak tentukan. Yang Allah tentukan 4 langkah. Detail tu. Lepas tu dia sakit kaki, dia tak boleh pergi kerja berapa hari. Dia ambil MC 3 hari. Kenapa 3 hari? Kenapa tak 4, 5, 6, 7? Kenapa tak 1, 2? Kerana Allah yang tentukan. Detail pun Allah tentukan. Kejadian pun Allah buat. Begitu. Dan dengan takdirnya yang telah menentukan baginya di dalam azali.
Ketentuan tadi tu, tentu tak jadi lagi, baru tentu. Allah yang tentukan dia masuk longkang, Allah tentukan rumah terbakar tadi, ketentuan Allah tentukan alam ni ada, Allah tentukan laki ke perempuan semua tadi, kejadian yang berlaku tadi yang Allah tentukan tadi, okey, di dalam azali ataupun sejak azali lagi atau pada azali lagi. Di istilah dipanggil di dalam azali. Kita kadang-kadang panggil sejak azali. Ataupun setengah kita kata pada azali. Lagi. Dan dengan diketahuinya sebelum, diketahui itu ilmu nanti dulu. Jadi dan takdirnya, ketentuan tadi Allah telah tentukan bila? Baru tentu ke? Tak, sejak azali lagi. Apa maksud sejak azali? Allah tentukan apa maksud sejak azali. Kita kena mengaji ada fardu kifayah sikit, dia panggil tanjizi qadim. Itu fardu kifayah bukan fardu ain, dan kita dah bahas dah sebelum ni ketika kita membahaskan iradah, qudrah iradah itu. Itu pun tahun lepas lah kot. Jadi Allah telah tentukan tu. Kita tak boleh kata Allah tentukan, baru tentukan. Allah tentukan, baru lagi Allah tentukan. Macam mana? Bila perkara itu nak berlaku, baru Allah tentukan. Tidak. Allah tentukan sejak azali lagi. Sejak azali lagi Allah tentukan. Ketentuan Allah itu sejak azali lagi. Kadang-kadang ada ayat Allah telah menentukan 50,000 tahun sebelum terciptanya alam ini, makhluk ini, manusia ini. Allah telah tentukan 50,000 tahun sebelum. Jangan kita faham tahun tu 50,000. Sebab kalau 50,000 tahun, maknanya bukan azali lah. Azali ini sejak azali, iaitu tidak ada permulaan. Jadi, Allah telah tentukan, istilah panggil tanjizi qadim. Disebab qadim tidak ada permulaan. Macam mana tu? Akal kita tak boleh nak faham. Tapi, Allah bukan baru tentu. Allah tak tahu lagi, Allah pun tengok, oh bagus budak ni. Bagus hamba aku ni. Maka Allah pun tentukan dia kaya. Bila Allah baru tentukan? Tidak. Allah tengok mak bapak ni susah, kemudian mak bapak ni seorang lelaki perempuan mengandung. Tapi susahnya lelaki perempuan ni yang suami isteri ni. Tapi dia taat pada Allah. Maka Allah pun kesian. Maka Allah kata, aku takdirkan anak yang dalam perut nanti jadi kaya. Sebab mak bapak dia patuh pada perintah Allah. Bila Allah takdirkan? Baru. Sebab Allah melihat mak bapak dia tu patuh perintah Allah dan tak buat larangan-larangan Allah, maka Allah bagi kekayaan dekat anak tadi. Bila Allah tentukan? Masa mengandung tu lah. Tidak. Bukan gitu. Bukan gitu. Jangan kata gitu. Kalau gitu, itu bukan tanjiz qadim. Itu baru. Itu baru tentukan. Jadi Allah tentukan sejak azali lagi. Tentukan apa yang berlaku tadi tu. Takdir itu sejak azali lagi. Jadi Allah telah menentukan yang kita panggil qadar ataupun takdir tadi. Allah menentukan iaitu qadar atau takdir sejak azali lagi, tentu. Tapi tak jadi lagi, baru tentu. Dan Allah tentukan, yang Allah tentukan tadi, dia ada detail dia, iaitu berapa hari bulan kejadian itu, macam mana cara jadinya. Detail-detail tu semua dah ada. Allah dah tentukan. Bila? Sejak azali. Sebab tu dia kata di dalam azali. Sebab bila sebut sejak, dia seolah-olah macam ada permulaan. Sebab tu dalam kitab kita tak tulis sejak. Sejak tu sekadar pinjaman je. Dia bukan sejak dengan maksud ada permulaan, bukan. Sejak azali. Macam adalah dulu, sejuta tahun dulu. Masih lagi ada permulaan. Dan akhir sekali kata apa? Di dalam azali. Oh, lagi baguslah ayat di dalam ataupun pada azali. Kalau sejak tu dia memberi maksud, kalau orang fikir sikit kan. Sejak. Sejak ni makna ada permulaan lah. Engkau bila jadi macam ni? Dulu aku nampak engkau ni kurus, kan gemuk. Bila? Aku gemuk ni sejak. Lama dah. Sejak. Kan sejak mana adalah permulaan walaupun dah lama. Jadi bila sebut sejak azali, seolah-olah ada permulaan. Sedangkan maksudnya tak ada permulaan. Azali ni. Akhir sekali tukar ayat sejak kepada dalam ataupun pada. Pada azali ataupun dalam azali. Dengan maksud tak ada permulaan. Macam mana kita tak boleh fikir? Tak mampu kita nak faham. Jadi Allah telah tentukan takdir tadi tanjizi qadim dia panggil. Tentukan sejak azali ataupun dalam azali Allah telah tentukan. Bila dan detailnya pun Allah telah tentukan. Antara detailnya adalah hari bulan ataupun bila.
Itu detailnya. Bila, bagaimana, itu semua detail. Telah ada. Allah lah tentukan sejak azali. Bila sampai bila tu, detail tu sampai, maka jadilah. Jadilah. Jadi tu, dia panggil tanjizi hadis. Bila jadi kejadian apa ni? Kejadian yang Allah telah tentukan. Allah tentukan apa? Allah tentukan sejak azali. Tanjizi qadim tadi. Bila Allah tentukan sejak azali, dia ada detail dia. Berapa hari bulan, pukul berapa, begini, macam mana ceritanya, begitu, begini. Okey, dan ketentuan dah ada. Pada azali ataupun dalam azali ataupun sejak azali. Okey, bila ni? Pada 2024. Pada 2024, saat yang mana Allah telah tentukan tadi tu, maka jadilah kejadian itu. Jadi itu dia panggil tanjiz hadis atau bahasa lain qada. Boleh juga sebut qada. Itulah qada dan qadar. Qada ataupun telah terjadilah takdir Allah. Sama lah, telah terjadi. Telah terjadilah qada Allah. Qada Allah yang telah Allah takdirkan. Ataupun telah terjadilah kejadian itu. Kejadian itu apa? Qada. Ataupun tanjizi hadis. Semua sama tu. Ataupun telah terjadilah perbuatan Allah. Boleh kata juga gitu. Terjadilah perbuatan Allah yang mana Allah telah tentukan sejak azali. Detailnya apa yang terjadi itu. Jadi dengan takdirnya yang telah menentukannya di dalam azali. Yang jadi kejadian ni sejak azali lagi. Bila sebut kejadian, semua yang berlaku lah. Apa-apa yang namanya kejadian. Dan dengan diketahuinya sebelum masa berlaku. Ni ilmu, ketahui itu ilmu. Yang mana muafakat ataupun selari dengan ilmu Allah. Itu bahasa lain lah. Jadi, apabila Allah menentukan sejak azali, dan Allah mengadakan bila sampai waktu yang Allah tentukan tadi, maka terjadilah dan penentuan dan kejadian tadi muafakat, selari dengan ilmu. Ada 3. Jadi maknanya ketika Allah tentukan, Allah tahu. Tahu tu ilmu lah. Ketika Allah tentuan sejak azali lagi, Allah tahu. Dan detail-detail semuanya Allah tahu. Tahu tu Allah bersifat ilmu. Tahu ketentuan iradah yang Allah tentukan. Kemudian detail tadi adalah tarikh-tarikh. Maka terjadilah bila sampai waktu yang Allah tentukan tadi. Bila jadi, Allah tahu juga. Sebelum terjadi tu pun Allah tahu. Malah ketika ketentuan pun Allah tahu. Tahu tu maksud Allah yang bersifat ilmu lah. Tahu. Jadi kalau bahasa tauhidnya macam inilah. Allah menentukan dan menjadikan ataupun mengadakan. Allah menentukan, tentu, dan mengadakan, menjadikan. Setelah Allah menentu, Allah menjadikan dan mengadakan yang mana ketentuan dan kejadian tadi muafakat dengan ilmu Allah. Itu bahasa tauhidnya lah. Selari. Bukannya Allah buat, tapi tak tahu. Terbuat. Tidak. Bukan Allah tentukan, tapi Allah macam tak sengaja pula. Tak ada dalam ilmu Allah. Tidak. Itu je nak beritahu. Jadi orang yang mengaji sebelum ni fahamlah. Okay? Dan demikian juga, wajib diiktikadkan dan demikian juga wajib diiktikadkan segala gerak-geri anggotanya. Gerak-geri anggotanya. Baik atau jahat. Ini khusus untuk manusia lah. Sebenarnya bukan untuk manusia je. Untuk satu alam ni lah. Cuma dia kecilkan supaya mudah faham. Dia cerita gerak-geri kita aja. Habis gerak-geri kita. Gerak-geri virus tak kira. Samalah. Gerak-geri binatang samalah. Gerak-geri pokok samalah. Gerak-geri bulan bintang samalah. Cuma dia nak besar sangat takut orang tak faham benda besar sangat. Faham kecil-kecil. Fahamlah gerak-geri anggota kita. Demikian juga wajib dan iktikadkan segala gerak-geri anggota kita ni. Apa yang kita buatlah gerak-geri itu. Apa yang kita lakukan. Sama ada baik atau jahat. Apa yang kita buat tu, kita akan kata perbuatan kita tu baik atau jahat. Baik atau jahat tu, kita yang nampak. Kita yang kata ianya baik atau jahat, berdasarkan apa yang Rasul bagi tahu. Rasul bagi tahu ini baik, baiklah. Rasul bagi tahu itu jahat, jahat. Jadi, setelah Rasul bagi tahu ni baik, ni baik, ni jahat, maka kita follow lah yang itu. Jadi, bila kita follow, kadang-kadang follow yang baik. Kadang-kadang yang jahat pun buat juga. Bila buat yang baik, itu namanya kejadian baik. Bila sebut kejadian baik, maknanya dia jadi juga. Bila sebut jadi, maknanya
qada. Jadi, bila sebut qada, maksudnya kejadian yang berlaku, Allah yang jadikan. Okey. Dan dalam kita hidup, selain daripada kejadian baik, kadang-kadang kita buat kejadian jahat. Kejadian jahat, yang maksiat je lah. Yang jahat, kejahatan. Memang, bila kita buat kejahatan, itu adalah kejadian juga. Bukannya yang baik saja nama kejadian, yang jahat kita tak nama jadi. Habis itu apa? Yang jahat nama apa kalau bukan nama kejadian? Kejadian baik dan kejadian jahat. Kejadian baik, kita lah yang buat kejadian tu baik. Yang jahat, kita lah yang buat kejadian jahat, maka jadilah jahat. Okey. Jadi kejadian jahat, tu namanya kejadian juga. Bila ia namanya kejadian, dia tak boleh lari daripada qada. Bila sebut qada, dia tak boleh lari daripada Allah yang bersifat qudrah, yang buat, yang jadikan kejadian tadi. Walaupun ianya jahat. Jahat tu pada pandangan kita, bukan pandangan Allah. Pandangan kita, ianya jahat. Sebab apa yang kita hidup atas dunia ni, telah ditentukan yang ini baik, ini jahat. Bagi kita. Bukan bagi Allah. Bagi Allah semua baik. Tak ada jahat. Kejadian yang Allah buat, semua baik. Bagi Allah. Bagi kita, yang ini baik, ini jahat. Okay. Kenapa pula jadi gitu? Sebab kita hidup berperaturan. Ada syariatnya baik jahat. Ada begini-begini. Allah buat. Allah Maha Kuasa. Dia buatlah apa yang nak buat. Allah Maha berkehendak. Dia hendaklah apa dia nak. Bukan ada sekatan-sekatan. Allah mesti begini. Tak ada. Itu tak nama Maha Kuasa. Maha berkehendak. Jadi bila macam tu, Allah buatlah apa nak buat. Semua baik. Sebab Allah mana ada peraturan. Mesti begini. Yang ada peraturannya kita sebab kita hamba. Kita ada begini, tak boleh buat. Ini buat. Kita yang peraturan. Bila kita langgar peraturan tu, bagi kita ianya jahat. Bagi kita. Bagi Allah semua baik. Sebab semua tu kejadian Allah buat. Jadi semua baik. Kita, ya, bagi kita yang ada peraturan itu. Bagi Allah mana ada peraturan itu. Dan setiap kita ni memang ada peraturan. Contohnya, kita tengok. Kita ada peraturan. Nabi. Peraturannya tak tertakluk kepada kahwin 4. Kahwin 5 kira jahat tu. Maksud jahat tu melanggar perintah Allah, jahatlah kalau kahwin 5. Sebab kahwin hanya boleh 4 maksimum. Dia kahwin 5. Kira jahatlah. Maksiat, jahat, dosa. Tapi bagi Nabi kenapa pula tak? Bagi Nabi tak pula. Kenapa? Tak jahatlah maksudnya. Kenapa? Sebab bagi Nabi dia ada peraturan lain. Bagi kita ada peraturan lain. Bagi kita pula peraturannya nak berkahwin lah kita kata kan. Tak boleh adik-beradik, tak boleh anak mak bapak, tak boleh pakcik, bapak saudara, anak saudara, tak boleh kan? Peraturan. Binatang Allah juga cipta, dia ada peraturan tu. Dia tak ada peraturan tu, dia belasah je. Anak ke, kakak ke, adik-beradik ke, dia bantai aja. Kenapa pula binatang boleh buat gitu? Sebab dia tak ada peraturan tu. Adakah binatang tadi dengan adik perempuan dia pun dia panjat, dia tak kira siapa? Binatang ayam ke apa ke, saya tak tahulah. Binatang lembu ke, kambing ke apa ke. Dia boleh pula berkahwin. Teruknya, jahatnya dia. Tidak. Tidak apa, tak kira jahat. Kenapa pula tak kira jahat? Sebab bagi kita, ianya jahat. Sebab itu peraturan kita. Dan peraturan dia tidak begitu. Macam tu contohnya virus. Ya. Virus ni dia akan duduk dekat manusia, dia akan buat sesuatu kat manusia tu. Kemudian manusia tu sakit. Adakah virus tu buat jahat? Virus jahat. Tak. Bagi dia baiklah tu. Pula dah. Kerana dia ada peraturan yang berbeza. Baiklah tu. Dia duduk kat sel kita begitulah, beginilah. Dia suntik dia punya, apalah kita nak istilah apalah. Akhir sekali bertambah virus tu, bertambah banyak. Akhir sekali kita sakit. Kena COVID, kena itu, kena AIDS, kena itu, kena ini. Dengan virus tadi. Virus tu dia buat jahat? Tidak. Virus tu buat baik. Kenapa buat baik? Bagi kita merosakkan sesuatu tu jahat. Bagi dia baik. Sebab dia ada peraturan dia. Jadi setiap makhluk dia ada peraturan sendiri. Dia ada peraturannya tersendiri.
Dan kita ada peraturan kita ini baik, ini buruk. Bagi Allah tak terkait dengan peraturan itu. Bila tak kaitkan peraturan itu, semua Allah buat baik. Ya walaupun kita nampak benda itu jahat, itu juga baik bagi Allah. Contohnya, kita sakit. Sakit tu bagi kita perkara yang tak elok lah, buruk. Sakit tu. Allah sakit, buruk. Tapi bagi Allah itu baik. Malah bagi virus, ianya baik juga. Sebab apa? Itulah kerja dia. Dia nak makan ke, nak apa ke, bakteria ke apa. Itulah baik. Itulah kerja dia. Harimau. Makan orang. Tu baiklah bagi harimau. Bagi kita tu jahat. Tu peraturan kita. Harimau kejar orang kampung. Makan orang kampung. Bagi kita, harimau tu jahat. Bagi harimau, itulah baik. Jadi, setiap makhluk, dia ada peraturan dia yang berbeza. Dan baik buruk juga berbeza. Bagi Allah tidak. Tidak ada baik buruk. Semuanya baik. Semuanya baik. Sebab kita kadang-kadang kata, oleh kalau baik dan buruk, perkara baik, perkara buruk, Allah yang tentukan dan Allah yang buat. Allah jadi, macam kita baca kan. Wajib i'tiqad gerak-geri anggota kita, baik atau jahat. Kita takkanlah Allah yang buat jahat. Allah yang buat perkara jahat tu. Nampak? Kita letak peraturan kita dekat Allah. Baik atau jahat. Sesungguhnya berlaku dengan kehendak takdir dan qada Tuhan. Takdir tu koma, medan tu. Sesungguhnya berlaku dengan kehendak dan takdir Tuhan. Kehendak, apa yang kita ambil, kita fokus dekat jahat. Kejahatan yang berlaku. Jahat ni ada dua maksud. Satu, jahat ni maksiat, kan, pukul orang, bunuh orang, itulah kan, itu dipanggil jahat juga. Yang kedua, jahat dengan maksud kita sakit, itu istilah jahat. Bukan jahat, istilah tu tak elok, kan. Kita sakit, sakit pula kanser, itu istilah dia panggil jahat lah. Bukan perkara itu jahat, istilah tu maksudnya. Benda yang buruk, benda yang tak elok, tu maksud jahat lah. Bukan jahat macam mencuri itu saja. Itu pun jahat juga. Macam penyakit pun istilahnya jahat juga ataupun buruk. Ya? Jahat tu pun istilah je. Jadi perkara-perkara buruk yang berlaku ni ataupun perbuatan-perbuatan ni berlaku dengan kehendak takdir Allah yang tentukan dan qada Tuhan, Allah yang buat. Allah yang buat. Jadi bila kita letak peraturan kita dekat Allah, itu yang kita akan jadi tak faham, pelik lah. Pelik. Allah tak bagi buat. Perkara ni, contoh Allah tak bagi berzina. Okey. Tapi penzinaan itu telah berlaku. Penzinaan itu telah berlaku. Bila berlaku, namanya kejadian. Okey. Bila ianya kejadian, bila sebut kejadian, qada. Bila qada, kejadian lah, qada. Dia mesti berkait dengan Allah yang maha kudrah, Allah yang bersifat kudrah, maha kuasa, buat. Bila buat, dia mesti ada details. Sebab kejadian dah berlaku, dia details. Bila sebut details, dia mesti ada apa-apa macam mana buat tu. Itu siapa yang tentukan tu, detail tu. Allah yang tentukan. Tapi ini perzinaan ni. Allah larang. Takkanlah Allah larang buat tu, larang untuk berzina, tapi Allah yang tentukan dia berzina dan Allah yang buat dia berzina. Kenapa kita jadi pelik? Kita jadi pelik sebab kita letak peraturan kita dekat Allah. Kita mana boleh letak peraturan kita kat Allah? Mana boleh kita letak peraturan kita kat binatang? Kita kejarlah punya kucing tu, kejar. Sebab apa? Dia panjat adik perempuan dia. Kau tahu tak? Weh, kau dengar sini. Oyen, kau dengar sini. Kau tahu tak, kelabu ni adik kau, adik kandung. Engkau keluar 1 minit awal. Lepas tu adik ni yang kelabu ni. Dengar sini Oyen, main dengar sini. Jentik telinga sikit. Kau tak boleh panjat dia. Kau nampak dah remaja dah ni, kerja nak panjat. Tak boleh. Ini adik kau, marah dia. Siap hudud dia lagi. Engkau dah pernah panjat, dia bawa keluar rotan. Ambil kau, hudud kena. Dia buat bantai lagi Oyen tu. Nanya kat Oyen tu. Sebab apa? Sebab dia letak peraturan manusia dekat binatang. Mana boleh? Bagi dia semua baik lah bagi binatang. Ayam, itik, duk makan, kena tahi dia, sondol dengan tahi-tahi sekali. Kita kejar dia, ikat kaki dia.
Ini kau nak kena ni. Nak kena sebat ni 40 kali. Kerana najis ni. Kau tahu tak ni tahi najis. Kenapa kau makan? Nampak? Dia letak peraturan tu. Baik buruk tu. Dekat kucing. Dekat ayam itik. Mana boleh. Begitu juga meletakkan peraturan kita dekat Allah. Mana boleh. Allah tidak ada peraturan itu. Itu masuk maha-maha tu. Jadi, kejadian yang berlaku tu nak tak nak. Tak boleh kait. Betul. Ada yang mempersoal, kalau Allah tak redha, kenapa Allah tentukan atau buat juga? Sekejap lagi kita jawab soalan tu. Tapi bab qada dan qadar ni, bila kita bahas bab qada dan qadar, dia akan jadi panjang. Dia tak boleh. Sejam je, tak boleh. Sebab tu kita buat tu 3 hari 2 malam. Sebab dia tak boleh. Ini saya tak buka soal jawab lagi. Kalau buka soal jawab lagilah. Sebab apa? Sebab dia tak, bila bicara qada dan qadar, dia tak boleh pendek. Dia mesti panjang. Dua perkara yang mesti panjang. Yang pertama bicara tentang Tuhan, ketuhanan Allah. Oh, memang panjang lebar, wujud kidam bakok sebagainya. Yang kedua, qada dan qadar. Beriman pada Allah yang rukun iman yang pertama, beriman kepada qada dan qadar rukun iman yang ke-6. Dua ni memang panjang cerita. Tapi yang tengah-tengah tu tak panjang sangat. Beriman pada Rasul, pada malaikat semua tak panjang sangat. Dia memang akan jadi. Tengoklah dah 11 lebih dah. Baru separuh. Jadi, sebab apa? Sebab nak tune balik otak kita ni, biar otak hamba. Jangan jadi otak macam kita ni Tuhan. Tu je. Nak tune balik. Itu yang susah tu. Jadi, sama ada baik atau buruk, sesungguhnya, dia berlaku dengan takdir dan qada Tuhan. Dengan ketentuan yang Allah telah tentukan sejak azali. Dan bila terjadi perkara tu, Allah yang buat. Ianya terjadi. Itu dari sudut pegangan. Sebab tu yang pekerjaan makhluk dengan qada dan qadar yang atas tu, tiap-tiap seorang hendaklah beriktiqad. Pegang. Iktiqad tu pegang dalam hati. Ini ya. Bukan hendaklah disebut di mulut, bukan. Berpegang di hati. Ini pegangan hati aja. Okey, sambung sikit lagi. Macam mana ya? Pukul 11 lebih dah ni. Jadi, kita nampak seolah-olah perbuatan tu perbuatan makhluk. Ya. Kita nampak berjudi, zina, pembunuhan, anaya. Itu adalah perbuatan makhluk. Kita nampak. Hakikatnya, itu adalah perbuatan Allah. Begitu juga kita nampak taat, sembahyang, banyak bersedekah. Yang baik-baik lah. Yang taat-taat ni. Kita nampak. Itu adalah kita atau perbuatan makhluk. Kita nampak gitu. Tapi sebenarnya dia adalah, hakikatnya dia adalah perbuatan Allah. Kalau ia bukan berlaku dari kehendak dan perbuatan Allah, kalau bukan, maka rosaklah sifat kesempurnaan Allah. Dari sudut pegangan. Maknanya kita ni cuma mazhar. Mazhar ni apa? Kita ni cuma mazhar. Kita ni cuma tempat penzahiran. Tajalli. Apa istilah panggil? Bayang. Tu dah mula keluar istilah-istilah sufi, pakai istilah-istilah tu lah. Istilah kesufian. Kita ni cuma mazhar. Mazhar ni tempat menzahirkan. Kita ni, makhluk ni, cuma penzahiran. Penzahiran apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita ni cuma tajalli ataupun bayang untuk memberitahu bahawasanya ada satu zat, ada satu diri, yang mana diri itu maha berkehendak dan maha berkuasa. Adanya kita tidak lebih dari semata-mata menunjukkan adanya Allah. Kita ni. Dari sudut hakikatnya. Jadi untuk sah iman kita, kita mesti berpegang dekat akidah kita, semua perkara datang dari Allah. Tak ada satu perkara pun bukan datang daripada Allah. Walaupun perkara itu sebesar zarrah sekalipun, besar atom sekalipun, semua yang berlaku adalah tidak terlepas daripada ketentuan Allah yang tentu, Allah yang nak, dan perbuatan Allah dan Allah yang buat. Sebelum dijadikan makhluk ini,
telah ada ketentuan Allah. Sebelum kita ada, makhluk ada, dah ada dah ketentuan Allah. Yang mana terpecah kepada dua pegangan, iaitu daripada Allah yang bersifat iradah, menentukan sesuatu yang akan berlaku, tanjizi qadim, dan bila sampai masa yang ditentukan oleh Allah, maka berlakulah yang mana yang berlaku tadi adalah daripada perbuatan Allah yang bersifat qudrah. Tanjizi hadis. Tak ada satu perkara pun yang berlaku bukan perbuatan Allah. Baik ke dari ikut pandangan kita, jahat ke ikut pandangan kita, besar kecil, alam, bumi, langit, barzakh, semua. Allahu khaliq, Allah lah menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah yang memelihara sesuatu itu. Kita kena pegang yang ini dulu. Pegang semua perkara Allah yang tentukan. Sebelum mencipta tu Allah tentukan segala-galanya, baik atau buruk, dan bila sampai waktunya Allah yang jadikan, Allah yang mengadakan, menjadikan apa yang Allah tentukan tadi. Semua perkara baik atau buruk. Okay. Dia panjang lagi, saya kena stop kat situ. Kalau tidak dia jadi panjang. Okay. Sekadarkan yang baik dengan redanya. Dan yang jahat itu bukan dengan redanya. Kat sini kita dapat faham, perkara yang baik berlaku, Allah yang tentukan, Allah yang buat. Dan Allah redha. Allah tentukan. Ni kita ambil perkara baik. Ambil seseorang itu telah sembahyang. Baik atau sembahyang kan? Allah yang tentukan dia sembahyang. Tentukan. Sebelum Allah jadikan dia sembahyang tu, Allah dah tentukan dah. Okay? Kemudian bila sampai waktunya, Allah yang buat dia sembahyang. Itu la haula wala quwata illa billah tu. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk buat ibadah tu melainkan illa billah, dengan Allah. Itulah dia. Itulah. La haula, tidak ada daya untuk menolak maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk buat kebajikan, buat kebaikan. La haula wala quwata illa billah, melainkan dengan apa? Billah. Melainkan dengan qada dan qadar Allah. Itu la haula wala quwata illa billah. Okay. Jadi pertama orang tu sembahyang, tengah sembahyang ni, orang sembahyang. Jadi bila dia tu sembahyang tu perkara baik. Allah yang tentukan dia sembahyang sejak azali lagi. Dia sembahyang. Allah yang jadikan dia sembahyang. Allah yang buat dia sembahyang. Yang ketiga, bila sembahyang tu Allah suruh kan, sembahyang kan, buat ibadah semua kan, maka Allah redha. Tiga. Ya, Allah yang tentukan. Bila Allah tentukan, mesti Allah jadikan. Dia tak boleh. Allah tentukan, tiba-tiba yang lain yang jadikan. Tak boleh. Mustahil. Allah tentukan, tapi yang lain tak jadikan. Mustahil. Allah tak tentukan, tiba-tiba Allah jadikan. Tak boleh juga. Kalau Allah tak tentukan, tiba-tiba Allah jadikan, maknanya Allah terjadikan sesuatu perkara tu lah. Mana boleh? Maknanya Allah jadikan tanpa Allah tentukan. Tak boleh lah. Jadi maknanya mustahil. Ini maknanya Allah yang tentukan. Bila Allah tentukan, mesti Allah jadikan. Bila Allah jadikan, mesti Allah tentukan. Dan jadi bila sembahyang untuk sembahyang, Allah tentukan. Maka bila sampai waktu yang Allah tentukan dia sembahyang, maka dia sembahyang buat kebaikan. Dan Allah yang jadikan dia sembahyang. Bukan orang lain, bukan dia sendiri. Allah yang jadikan. Okay. Kemudian, hukum hakam, bahawasanya Allah suruh dan tegak. Allah suruh dia ibadah. Maka dia ibadah. Bila kerana dia ibadah, maka Allah redha. Jadi, dua ni mesti sekali. Allah tentukan, Allah buat. Ini mesti sekali. Allah redha tak semestinya. Macam mana? Satu lagi. Allah tentukan dia buat maksiat. Ya. Buat maksiat tu Allah yang tentukan. Ya. Allah tentukan bila? Sejak azali lagi. Kemudian yang Allah tentukan ada detailnya. Bila sampai waktu yang Allah tentukan, maka terjadilah maksiat itu. Okey. Siapa yang buat? Allah. Okey. Kemudian ada satu lagi, redha ke tidak? Okey. Oleh kerana maksiat adalah larangan Allah. Maka bila buat kejadian itu berlaku, Allah tak redha. Allah tak redha. Bila Allah tak redha, dosa. Allah tak redha. Jadi kita dapat faham kat sini, ketentuan, kehendak Allah, ketentuan Allah, Allah yang tentukan tadi, ketentuan Allah dan kehendak Allah tak semestinya sejalan dengan
perintah Allah. Perintah tu yang buat baik, jangan buat jahat tu lah. Kehendak Allah, ketentuan Allah lah kata. Ketentuan Allah tak semestinya sejalan dengan perintah ataupun redha Allah. Tak semestinya. Kita tak, kita lain. Bila kita redha, kita suka perkara, redha ni sukalah kalau manusia kan. Kita suka perkara tu, maka kita buatlah perkara tu sebab kita suka. Bila kita buat, kita suka, maka kita redha. Kita suka. Bila buat perkara tu, Allah tidak begitu. Tidak. Kadang-kadang Allah tentukan. Bila sampai waktunya Allah yang buat. Tapi Allah tak redha. Sebab apa Allah tak redha? Sebab ada suruhan dan larangan yang mana yang dia buat tu yang larangan. Jadi larangan, maka dia buat larangan. Maka Allah tak redha. Kejap. Yang larangan-larangan tu Allah yang buat. Larangan-larangan tu Allah yang tentukan. Ya. Lepas tu Allah tak redha. Ya. Allah, macam mana tu? Teruklah kita. Itulah kita terkepit. Tak logik. Logik. Kalau Allah yang tentukan dan Allah yang buat dan ada peraturan yang Allah letak, iaitu buat yang baik, jangan buat yang jahat, kenapa pula Allah tentukan dia buat jahat? Lepas tu Allah tak redha. Suka hati ya? Suka hati mana boleh sebut kat Allah gitu. Terpulanglah pada Allah. Allah Tuhan kan. Bila Allah Tuhan, macam mana kita? Ikut dia lah. Tak boleh kata suka hati kan. Allah mana ada hati. Ikut dia lah nak buat gitu. Dia yang tentukan perkara itu. Dia yang jadikan perkara itu. Lepas tu dia tak redha. Tak redha ni kalau manusia dia panggil tak suka. Murka. Macam tu boleh kata juga. Kalau manusia lah dia panggil murka. Ataupun tak redha. Pelik. Tak boleh. Itu barulah. Bacalah Asmaul Husna. Mutakabbir. Mutakabbir ni takabur. Mana boleh kita letak kita takabur salah, buruk. Perkara buruk. Takabur tu ada satu perbuatan buruk. Allah mutakabbir. Bagi Allah baik. Bagi Allah baik. Budak kecil terjatuh, mati. Allah yang buat. Bagi kita, budak tu tak bersalah, kenapa matikan dia? Kesian dia. Bagi kita macam tu lah. Bagi Allah tak? Baiklah tu. Allah yang cipta budak tu, baby tu daripada tak ada kepada ada. Kemudian Allah musnahkan dia. Tak ada masalah pun. Tapi bagi peraturan kita, Allah kesian. Itu lah. Tak boleh letak peraturan kita dekat Allah. Kena tiun kita ni hamba. Tiun kepala hamba. Jangan jadi Tuhan. Otak kita ni. Biar jadi hamba. Jadi, Allah tentukan perkara itu. Contohnya, Allah tentukan dia ni akan jadi baik. Ibadah, banyak sedekah semua. Dan bila sampai waktu yang Allah tentukan tadi, maka jadilah perkara baik yang Allah tentukan dan dia buat semua. Allah yang buat juga dia tu. Dan kemudian Allah redha dekat dia. Allah masukkan dia ke dalam syurga sebab Allah redha. Gitu. Maknanya dia masuk syurga tu bukan sebab dia hebat dia. Bukan. Sebab Allah yang tentukan. Habis tu dia buat. Nampak macam dia buat. Sebenarnya, Allah yang buat juga. Sebab Allah yang tentukan dan Allah yang buat. Kemudian Allah redha. Kemudian Allah redha. Ada juga macam tu. Kadang-kadang, boleh jadi juga, Allah yang tentukan dia buat jahat. Dan bila sampai waktunya, maka terjadilah kejahatan tu yang Allah juga buat. Kemudian Allah kata, aku dah larang kau buat tapi kau buat juga. Maka aku humban kau ke dalam neraka. Boleh tak? Aku tak redha pada kau. Apa cerita? Nayalah. Tak. Aku Tuhan. Suka hati. Suka hati lagi. Dia tak boleh sebut suka hati tu. Kena ikut. Saya risau takut bila sebut suka hati, faham Allah tu ada emosi pula. Jadi maksud ikut aku lah. Ikut Allah lah. Nak buat macam mana pun. Aku Tuhan kan? Maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Masuk dalam neraka. Cuma itu dari sudut pegangan. Adalah dari sudut janji-janjian Allah buat baik begitu begini. Itu bab lain pula. Itu janjian-janjian Allah. Ini kita dari sudut pegangan. Pegang. Allah boleh buat apa sahaja yang tadi. Dari sudut pegangan. Jadi, sebab tu dia kata, sekadarkan yang baik dengan redanya. Apa kita buat yang baik, sedar diri, yang kita buat tu hanyalah sebenarnya Allah yang buat kita.
Dan bila Allah buat kat situ, sedarlah bahawasanya apa yang Allah buat tu, Allah telah takdirkan sejak azali lagi. Bukan hebat kita. Begitu juga dari sudut pegangan, bila perkara buruk berlaku, pegang juga apa yang berlaku tu adalah kejap. Yang tadi, perkara baik tadi, sedarlah perkara baik yang kita buat adalah Allah yang buat. Bila Allah yang buat, sedarlah bahawasanya Allah telah takdirkan sejak azali lagi. Dan kebaikan yang kita buat tu, bersyukurlah sebab dengan baik yang kita buat, konon-konon kita buat yang hakikatnya Allah yang buat dan Allah yang tentukan tadi, Allah redha. Beruntunglah kita. Tak ada hebat kita langsung pun. Dan sedarlah juga, apabila kejahatan yang dia buat tu, adalah Allah yang buat. Ya, bila sebab Allah yang buat kepada kita tadi tu, maka Allah yang tentukan sejak azali lagi. Dan sedarlah, oleh kerana itu perkara jahat yang kita buat tu, yang hakikatnya Allah yang buat dan Allah yang tentukan, maka Allah tak redha. Sudut pegangan, gitu. Okay. Kalau kita faham hakikat kehambaan sebenarnya macam ni, kita rasa kita ni tak ada apa-apa. Kita ni Allah, kita ni apa benda? Kita ni, itu yang keluar bahasa-bahasa pujangga. Apa? Kita ni melakonkan watak di pentas lakonan yang skripnya telah tersedia. Mula keluar ayat-ayat gitu. Ya, skripnya telah siap. Kita cuma melakonkan saja. Kita ni seumpama wayang kulit saja. Okey. Semuanya telah ditentukan. Semuanya orang lain, bukan orang. Semuanya bukan kita sendiri yang buat. Ni saya sebut lagi ulang. Saya ulang banyak kali. Dari sudut pegangan. Dari sudut pegangan. Banyak kali saya sebut. Pegangan ni dalam hati saja. Tak boleh keluar kat mulut. Dia hanya dalam hati saja. Keluar kat mulut tak boleh gitu. Okey. Mana nak habiskan ni? Okey. Jadi, iradah ataupun kehendak ataupun ketentuan Allah tak semestinya sejalan, selari dengan redha Allah. Tak semestinya. Contoh. Yang pertama, kadang-kadang Allah nak, Allah tentukan. Okey, Allah dah tentukan sejak azali lagi. Kemudian Allah nak, dan bila Allah nak dan Allah buatlah. Allah nak, Allah kehendaki, Allah tentukan sejak azali lagi, dan bila sampai waktunya Allah yang buat perkara itu yang Allah tentukan tadi. Dan perkara kejadian yang Allah tentukan tu dekat makhluk dia tadi tu, apa yang kebetulan yang itu juga yang Allah suruh. Allah suruh tu lah. Yang kata kita hidup mesti ada suruhan, ada larangan kan? Yang Allah tentukan lah. Okay. Jadi kadang-kadang Allah yang nak ianya terjadi. Allah yang tentukan ianya terjadi. Dan bila sampai waktunya Allah yang buat. Dan perbuatan tadi tu selari, kena pula dengan apa yang Allah suruh. Maka kita berbuat. Sebenarnya bukan kita buat. Allah yang tentukan, Allah yang buat. Maka makhluk tadi pun buatlah. Ketentuan tadi. Dan ketentuan yang Allah tentukan tadi tu, kebetulan ianya baik. Okey, ianya baik, perkara baiklah. Dan oleh kerana perkara baik, Allah pun redha. Itu yang pertama. Contohnya, Abu Bakar As-Siddiq. Iman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq beriman dengan Nabi. Iman Abu Bakar tu, kalau nak timbang satu dunia, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Jadi, Sayyidina Abu Bakar beriman, itu adalah kejadian. Bila ia adalah kejadian, maka kejadian yang berlaku, pastinya ia adalah ketentuan. Okay. Kejadian yang berlaku, telah berlaku, dan ianya ketentuan Allah, Allah yang tentu. Okay. Dan bila Allah berlaku tu, kita tengok pula, selari tak dengan suruhan Allah? Ya, kebetulan memang selari dengan suruhan Allah. Allah suruh beriman kan? Okay. Dan Allah redha. Allah redha. Satu. Kadang-kadang, yang kedua, dia ada 4. Allah tak nak ianya terjadi. Allah tidak tentukan ianya terjadi. Allah tak nak ianya terjadi. Bila Allah tak nak, bila Allah tak tentukan, mesti tak jadi.
Tak boleh. Allah tak tentukan, tapi jadi juga. Allah tak nak, tapi jadi juga. Tak mungkin berlaku. Mustahil berlaku. Apa yang Allah tak nak, jadi juga. Mustahil berlaku. Apa bukan Allah yang tentukan, tapi jadi juga. Mustahil. Itu kena pegang. Pegang betul-betul. Mustahil. Apa yang Allah tidak tentukan, ianya terjadi. Mustahil. Contoh kan kita katakan perkara jahat-jahat, perkara maksiat tu kan. Itulah kejadian. Tiba-tiba kita kata, bukan Allah tentukan. Orang yang berpegang macam ni kufur. Kufur tau. Kafir. Ini bukan benda kecil. Sebab dia rukun iman. Kita nampak macam, sudah. Siapa yang berpegang, ada yang bukan Allah nak. Allah tak tentukan. Tapi jadi juga. Bila jadi juga, siapa yang buat? Bukan Allah. Bukan Allah yang buat. Maknanya ada yang berlaku, ada kejadian, ada yang berlaku yang Allah tak nak. Allah tak tentu, tapi jadi juga. Dia pegang gitu. Bukan Allah yang buat. Kafir saya pegang gitu. Ini bukan kecil-kecil macam kita. Bukan kecil-kecil anak. Apa yang berlaku, bukan Allah yang tentukan. Bukan Allah yang nak. Maknanya, yang lain yang nak. Siapa pegang macam tu, batal iman dia. Maknanya, apa yang berlaku sebab Allah lah yang nak ianya jadi. Hati-hati kat sini. Hati-hati. Berhati-hati. Jadi, kadang-kadang, yang tadi, satu dah, yang kedua ni, Allah tak kendaki. Bila Allah tak kendaki, Allah tak nak, Allah tak tentukan, maka tak bolehlah jadi. Tak mungkin jadi. Okey. Kadang-kadang Allah tidak kendaki. Maka tak jadilah. Ya? Dan Allah tak suruh. Maknanya Allah laranglah. Allah larang perkara itu. Dan Allah tak redha perkara itu. Kadang-kadang begitu. Yang nombor dua. Sepertinya kafirnya Abu Bakar. Kafirnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kafir, Allah tak nak. Allah tidak kendaki, Allah tidak tentukan. Apa bukti kafirnya Sayyidina Abu Bakar tu Allah tak tentukan? Buktinya Sayyidina Abu Bakar tak kafir. Kalau Sayyidina Abu Bakar kafir, maknanya Allah tentukan. Jadi Sayyidina Abu Bakar tidak kafir. Maka maknanya Allah tidak menentukan Sayyidina Abu Bakar kafir. Okey. Allah tidak menentukan. Okay. Dan Allah juga tidak suruh dari suruhan. Allah tak suruh Sayyidina Abu Bakar kafir. Tak suruh. Dan Allah tak redha kekafiran tadi. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak buat. Tak apalah. Cuma kalau kafir juga Allah tak redha. Jadi kadang-kadang Allah tak nak ianya, tak nak, Allah tidak berkehendak, Allah tidak menentukan, dan Allah tak suruh, dan Allah tak redha. Itu nombor dua. Nombor satu tadi kita takut lupa. Kadang-kadang perkara yang berlaku, ni cerita perkara yang berlaku lah. Kadang-kadang Allah nak, bila Allah nak dia mesti jadi. Ya? Allah tentukan, maka ianya jadi. Dan dari sudut suruhan dan larangan Allah suruh. Ya? Dan bila Allah suruh, dan Allah redha. Semua. Allah yang nak ianya terjadi, dan ianya terjadi dari sudut larangan dan suruhan, Allah suruh, dan dari sudut redha, Allah redha. Straight semua. Seperti berimannya Sayyidina Abu Bakar. Ataupun Allah tak nak ianya terjadi, maka ianya tak akan terjadi. Okay? Dan kejadian yang Allah tak nak terjadi itu pun Allah tak suruh. Dari sudut suruhan dan larangan, Allah larang. Dan Allah tak redha perkara itu. Apanya? Kafir Abu Bakar. Yang ketiga, yang tiga yang keempat ni, yang ni sikit ni. Kadang-kadang Allah kendaki. Kejadian yang berlaku atas dunia ni, kadang-kadang Allah kendaki. Apa bukti Allah kendaki? Apa bukti Allah yang tentukan? Sebab ianya jadi, mana Allah lah tentukan. Takkan jadi Allah tak tentukan kot. Okey, jadi kadang-kadang yang berlaku adalah Allah kendaki. Maknanya dia berlaku, Allah kendaki. Tapi dari sudut suruhan dan larangan, Allah larang. Allah tak suruh. Allah larang. Tapi jadi juga. Saya ulang balik. Yang ketiga ni, kadang-kadang Allah kendaki. Allah yang tentukan. Tapi dari sudut suruhan dan larangan, Allah larang. Allah larang. Dan kejadian tu dah berlakulah sebab Allah yang kendaki. Maka berlakulah. Berlaku, Allah tak redha. Yang ni yang orang tak puas hati. Yang ni yang nombor tiga ni orang tak puas hati ni. Allah
kehendaki. Allah yang tentukan. Bila Allah tentukan, pasti ianya terjadi. Tapi kejadian tu, Allah dari sudut suruhan larangan, Allah larang. Allah larang dia buat. Tapi Allah tentukan dia buat. Dari sudut suruhan larangan, Allah larang. Lepas tu dia pun buat. Buat apa? Buat yang Allah larang. Yang mana yang Allah larang tu, Allah yang Allah larang yang dia buat tu sebenarnya Allah yang tentukan dan Allah yang buat. Kemudian bila dia buat larangan tadi tu, Allah tak redha. Ini yang orang tak berhati. Nombor 3 ni. Yang ni kena hadang betul-betul. Seperti kafirnya Fir'aun ke Qarun ke? Fir'aun kafir. Siapa yang jadikan Fir'aun tu kafir? Kafir tu, Fir'aun kafir adalah satu kejadian. Bila sebut kejadian, qada. Bila sebut qada, mesti ada detail. Detail tu qadar, takdir. Bila sebut qada, Allah lah yang menjadikan. Allah yang bersifat qudrah. Bila sebut qadar, Allah yang bersifat iradah yang mendetailkan, menentukan tadi. Menentukan apa? Fir'aun kafir. Fir'aun jadi kafir tu, Allah yang tentukan dan Allah yang buat dia jadi kafir. Okey, dari sudut suruhan dan larangan, Allah larang dia jadi kafir. Tapi dia kafir juga. Oleh kerana dia kafir, walaupun Allah larang, maka Allah tak redha pada dia. Kenapa Allah tak redha? Sebab Allah larang. Allah larang dan dia buat. Yang dia buat tu, Allah yang buat, suruh dia buat. Allah yang jadikan dia buat. Dan Allah yang jadikan dia buat tu, Allah yang tentukan dia buat. Nampak tak? Ini orang tak puas hati kat sini. Itu bab-bab Fir'aun macam itulah, bab-bab maksiat kejahatan-kejahatan yang lain. Yang ini yang otak ramai yang slack kat sini lah. 3. Yang keempat, kadang-kadang Allah suruh. Allah suruh, maksud dari sudut suruhan dan larangan, Allah suruh buat. Ya? Tapi Allah tak kehendaki. Maksudnya, Allah tak tentukan dia jadi gitu. Tapi Allah suruh. Dari sudut suruhan dan larangan, ini buat, ini jangan. Okey, Allah suruh begini. Allah suruh beriman. Tapi Allah tidak menentukan dia beriman. Tapi Allah suruh dia beriman. Allah suruh dia beriman, tapi Allah tak nak ataupun Allah tidak tentukan dia tu beriman. Allah tak tentukan ianya beriman. Bila Allah tidak tentukan, maka tak terjadi. Bila Allah tentukan, baru terjadi. Oleh kerana Allah tak tentukan, maka tak terjadi. Bila Allah tak tentukan, maka tak terjadi. Dari sudut suruhan dan larangan, Allah suruh. Macam mana? Allah suruh, tapi Allah tak tentukan, Allah tak nak ianya jadi. Ya. Bila Allah tak nak ianya jadi, maka ianya pun tak terjadi. Bila Allah tak terjadi, Allah murka lah. Allah tak redha lah kat dia. Sebab Allah suruh, dia tak buat. Dia nak buat macam mana? Allah yang takdirkan dia tak buat. Ya. Macam mana ni? 3 dan 4 ni yang orang tak berapa nak puas hati sikit. Seperti berimannya Fir'aun. Berimannya Fir'aun, Allah suruh. Dari sudut suruhan larangan, Allah suruh beriman. Sebab tu Allah hantar Nabi Musa untuk dakwah Fir'aun supaya Fir'aun tu beriman. Maknanya Allah suruh Fir'aun beriman. Dari sudut ketentuan, adakah Allah tentukan Fir'aun tu beriman? Tidak. Sejak azali lagi Fir'aun takkan beriman. Bila Allah tidak tentukan dia beriman, maka dia tak beriman, takkan jadi Fir'aun beriman. Walaupun takkan jadi Fir'aun beriman kerana Allah tidak tentukan, tapi Allah suruh dia beriman. Buktinya Allah hantar Nabi Musa. Kemudian dia pun tak beriman. Allah murka. Humban dia ke dalam neraka. Nampak tak? Hebatnya ketuhanan tu. Dia buat apa saja dia nak buat. Nampak kehebatan Allah tu. Buat apa saja. Soalannya, ada soalan. Ada yang mempersoal, kalau Allah tak redha, kenapa Allah tentukan atau buat juga? Soalan ni. Soalan ni, jawapannya dengan ayat Al-Quran. Jawapannya dengan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Rasanya ada orang dah tulis ayat ni tadi. Bukan? Surah? Tak ada. Biasa macam ada tengok tadi. Surah Al-Anbiya. La yus'alu amma yaf'alu
wa hum yus'alun. Ni ada orang soal tu kan dalam komen tu kan. Yang nombor 3, nombor 4 tadi itulah. Dah Allah tidak tentukan ataupun dah Allah tak redha jika buat begitu, Allah tak redha, larangan Allah lah. Kenapa Allah tentukan dan Allah buat? Dah Allah kalaulah Allah redha benda tu, jadi Allah kena tentukan benda tu terjadi dan Allah buatlah ni jadi sebab Allah redha. Tiba-tiba Allah tak redha benda tu. Allah tak suka. Kalau istilah kita nak pakai istilah sukalah. Tapi Allah yang tentukan ianya jadi dan Allah yang buat ianya jadi. Lepas tu Allah tak redha. Lepas tu masukkan neraka. Hei, ni yang mempersoalkan. Apa benda ni? Dahlah dia tak suka, dia tak redha benda tu. Dia larang benda tu suruh buat. Dia larang benda itu buat. Dia larang buat benda itu. Perkara itu larang. Tapi dia juga yang tentukan perkara itu akan terjadi. Dan bila sampai waktunya, perkara yang dia larang tadi itu terjadi dengan perbuatan dia. Lepas tu dia larang. Lepas tu dia hukum. Hei, tak puas hati. Macam tu kan? Jawapannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya, maksudnya, jangan ditanya pekerjaan Allah kerana kamu yang akan ditanya. Jangan kita sibuk tanya, kenapa Allah begini. Kenapa Allah begini. Kenapa Allah dia sendiri tak redha, tapi dia yang jadikan, dia yang tentukan, tapi dia tak redha. Apa benda? Jangan persoal, jangan tanya pekerjaan Allah. Sebab Allah tu Tuhan. Pekerjaan orang besar pun jangan persoal. Orang besar, pembesar negara, macam-macam dia buat. Tak persoal macam mana apa yang dia buat. Berkuasa, dia buat. Mereka bukan kira pun orang bawahan ni. Begitu, lebih-lebih lagi Allah, jangan ditanya. Dah dijawab dalam Quran. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya apa yang Allah buat. Allah ni Tuhan, dia buat. Ikut dia lah, nak buat apa pun dia Tuhan. Wahum yus'alun. Kamu yang akan ditanya nanti apa yang kamu buat. Sibuk tanya Allah kenapa gini. Apa hal pula nak tanya Allah? Allah ciptakan kita ni. Allah yang cipta kita ni daripada tak ada kepada ada. Mujur Allah cipta. Kita tak ada. Tiba-tiba Allah cipta. Ting ada. Lahir. Bila kita lahir dah besar sikit, konon-konon dah pandai sikit, kita tanya, kenapa Allah gitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Duk mempersoalkan Allah. Sedangkan, woi, khabar kau tak khabar ni. Khabar sikit, woi. Khabar apa? Khabar-khabar, tak khabar. Ni khabar-khabar, tak khabar lah ni. Sedar sikit, weh. Kita ni, daripada tak ada, Allah jadikan ada. Sikit pun tak ada. Kita minta, ya Allah, jadikanlah aku. Allah kata, okey, ting jadi. Tak. Allah yang nak jadikan kita, Allah jadikan kita. Daripada tiada kepada ada. Allah jadikan kita. Dan Allah bagi macam-macam dekat kita nikmat. Jadi, bila Allah yang jadikan kita daripada tiada kepada ada, jangan kita persoalkan. Sebab mujurlah kita ada. Mujur kita ada. Kalau Allah tak jadikan kita, tak ada. Tiba-tiba bila dah ada, besar kepala. Besar kepala, tanya itu, tanya ini. Persoal itu, persoal ini. Asalnya, kita tengoklah ada budak, ya Allah, budak ni merempat, umur 8-9 tahun. Mak bapak dia tinggal dia, saya bagi contoh lah. Mak bapak dia tinggal dia, buang dia. Nampak dia merempat, kurus, tak larat nak berjalan, nak mati lah. Kita tengok je, Allah, hai kesian. Kita pun bagilah perobat sikit. Dia nak mati dah ni. Habis macam-macam dah duit kita. Masa kita semua. Bila itu baru umur 8-9 tahun, 10 tahun. Bila dia dah ada otak sikit, umur 15 tingkatan 3, dia kata, kenapa begitu? Kenapa gini? Kenapa gitu? Kita nak kata apa? Kau mari sini. Mari sini. Gigir ni. Mari sini, mari sini. Sini. Ketekong. Bagi sekali. Kau duk mempertikaikan. Begitu mempertikaikan. Kenapalah masak?
asyik-asyik hari ni kari, semalam dah kari. Hari ni kari lagi, kari ayam le. Nak makan juga kambing, nak makan juga lembu. Ini asyik hari ni telur, esok lusa telur. Dah muka telur dah. Nak masak makan yang lain pula. Nak makan aiskrim, nak makan itu. Dia komplain. Dahlah rumah kecil. Belilah rumah besar sikit. Dahlah katil tilam dia Allah. Duduk-duduk terasa. Nipis sangat dah tilam. Belilah tilam ada spring. Oh, dia ni. Umur 15-16 ni. Macam mana? Ni. Dia mari ketuk sekali atas kepala. Kenapa? Mujur. Nampak? Mujurmu dulu aku ambil. Kalau tidak, mapuh lama kamu. Macam tu. Kalau aku tahu, aku kenyek-kenyek daripada kecil. Mula nampak? Tu kita. Itu baru kita jaga dia berapa tahun? 10 tahun. Baru berapa jaga tu. Lepas tu kau nak komplain rumah kecil, kau nak komplain makan telur hari-hari, kau nak komplain itu, kau nak komplain sini. Aku selamat. Itu baru selamatkan. Itu baru jaga 7, 8, 9, 10 tahun. Kalau jadikan daripada tak ada kepada ada, lagilah kurang hajar kalau orang yang menanya. Jadi, apa yang Allah nak buat, kita tak boleh persoal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa Allah nak buat. Tak boleh tanya. Sebab Allah yang jadikan kita daripada tiada kepada ada. Kenapa? Kerana kita yang Allah akan tanya begitu begini nanti. Allah akan tanya apa kita buat dan sebagainya. Dan bagi hamba ada mempunyai satu sifat kemahuan. Ada pilihan lah kita. Dia panggil pilihan. Dalam hati. Ada satu sifat kemahuan ataupun pilihan dan ianya mendapat pahala atas mengerjakan kebajikan dan mendapat dosa atas mengerjakan kejahatan. Dalam diri manusia ada satu pilihan yang boleh kita pilih, kemahuan. Nak buat baik, nak buat jahat, nak tu. Bila nak tu yang kita gerak tu. Okay. Dan kita dapat dosa dan pahala daripada pilihan tadi dalam hati kita. Nak buat, tak nak. Tu. Pilihan tu. Bila dalam hati ada nak, maka kita buat baik kan? Kita buat. Yang itulah dari sudut dosa pahala. Dari sudut dosa pahala situ. Kita nak buat baik, nak, maka kita buat yang baik. Kan? Situ dapat pahala. Buat jahat, itu dapat dosa. Detik ke hati tu. Tapi hakikatnya detik tu pun Allah. Sebab detik tu juga kejadian. Nak tak nak tu kita, aku nak buat baik. Nak buat baik tu adalah kejadian, iaitu terdetiknya di hati. Kemahuan tu Allah yang bagi juga. Cuma dari sudut makhluk kita kata detik kat hati ni, yang detik nak buat baik, nak buat buruk ni, itu yang dapat dosa pahala. Jadi kalau kita terdetik, jadi maknanya banyakkanlah kita detik di hati nak buat baik. Maka kita buatlah. Banyakkan detik ke hati nak buat baik, maka kita buatlah baik. Tapi dari sudut pegangan, detik hati tu pun Allah yang detikkan. Yang nak buat baik tu, bukan kita. Allah juga. Tapi dari sudut hamba kita katalah detik kita. Kena katalah gitu. Aku angkat tangan, aku menumbuk, aku minum, aku makan, kan? Aku lari, aku menyorok, semua aku kan? Tapi hakikatnya Allah. Tapi sebutlah aku, sama juga. Aku yang pilih. Nak buat baik atau nak buat jahat. Itu dari sudut makhluk hamba ni kita kata akulah pilih. Tapi pegangan kita hakikatnya, pilihan tu Allah yang tentukan. Sejak azali lagi Allah tentukan. Gitu je. Jadi kita hanya mazhar, tempat menzahirkan kehendak dan kekuasaan dan ilmu Allah semata-mata. Tak lebih daripada itu. Kita hanyalah tajalli daripada kehebatan Allah. Dan kita adalah sebagai pelakon di pentas dunia, melakonkan watak-watak mengikut skrip yang telah ditentukan. Wallahu a'lam. InsyaAllah daurah nanti bulan 9 kita ulang ni, dan ada tambahan lagi. Banyak lagi tambahan. 3 hari 2 malam. Takkanlah nak cakap apa sangat. Qada dan qadar. Saya kumpulkan 10 kitab yang membicarakan tentang qada dan qadar. Kita baca sampai lumat, sampai lebam. 3 hari 2 malam tu. Tunggu. Ramai semua dah bayar kan? Dah booking kan? Bayar booking kan? Alhamdulillah. Dah penuh dah kot ke? Macam mana? Rasanya lah.
Untuk kita faham lagi tentang rukun iman yang keenam, oh dah full dah. Laju je Faidah. Dia takut ada orang pening kepala dia. Uh, untuk dapat kepahaman sungguh rukun iman yang keenam ni, yang mana rukun iman keenam paling ramai yang salah faham dan dah lah salah faham. Tak mau ngaji lah tu. Maka kita akan bahas tu bulan 9 nanti. Habis kat situ qada dan qadar, kita sambung akan datang syafaah. Syafaah ni ringan balik lah. Ramai yang dah bayar full, bukan deposit je. Oh, ya ke? Saya ingatkan bayar depo je. Semua dah bayar full dah. Alhamdulillah. Penuh. Kita penuhkan apa? Resort apa? Di Palma Resort nanti. Kita conquer. Okey, kita akan masuk syafaah minggu depan. Simple aja ni. Syafaat Nabi kan seronok cerita ringan baliklah. Okey. Tunggu dulu. Wih, pukul 12. Nak macam mana ujung-ujung dia panjang lah kan? Lagipun kita duduk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang wajib kali 70. Yang sunat jadi wajib. Pengajian kita ni fardu ain. Bukan fardu ain biasa-biasa. Fardu ain yang sangat kritikal. Memang 90% daripada umat Islam paling kurang kat Malaysia salah faham tentang perkara ni. Tiba-tiba kita mengaji ilmu fardu ain ni, maka pahala hari ni kali 70. Sebab fardu kali 70. Sebab tu sampai pukul 12. Lebih sikit. Tak sampai 2 jam pun. Cerita tentang ketuhanan. Cerita tentang yang tipu, cerita tipu dalam TV. 3 jam Hindustan boleh tengok. Cerita tipu yang lawak-lawak tu 2 jam boleh tengok, tergelak-gelak. Tapi bohong semua tu. Boleh tengok. Dengan iklan-iklan pun tengok. Cerita tentang Tuhan. Takkan 2 jam tak boleh tunggu kot. Wallahu'alam. Kita sambung minggu hadapan insyaAllah. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Tawasul haqqi wa tawasaw bisabr. Rakaman ni ada dalam YouTube yang ke-69 kot, siri yang ke-69 dalam YouTube. Sekejap lagi saya masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.